Assalamualaikum. Soalan latihan kendiri 5.3a nombor 1. Rajah di sebelah menunjukkan beberapa pentagon dilukis pada suatu sata kertas. Diberi transformasi ABC. Tentukan imej bagi pentagon J. Di bawah gabungan transformasi AB. So, kalau dia kata gabungan transformasi, kita kena buat yang belakang dulu. So, maksudnya dari pentagon J, kita buat B, lepas tu buat A, baru dapat imej. Okay, B. Putaran 180 darjah pada pusat 10. Pusat 10 tu dekat sini. So, kalau 180 darjah tu, maksudnya macam ni kan? Straight je. So, kalau kita tengok titik ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik ni. Kalau titik ni mestilah ada kat sebelah ni kan. 2, 1, 2. So, sini pun 1, 2. Sini. Lepas tu kita tengok titik ni pula. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 4. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini titik tu. So, maksudnya bentuk dia macam ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Macam tu bentuk dia. Okey. So, kita dah dapat dah kat situ untuk gabungan transformasi B kan. Lepas tu kita buat A pula. Pantulan pada garis Y sama dengan X. Kalau pantulan pada garis Y sama dengan X, maksud dia dekat sini. Kat sini. Kat situ. So, maksudnya titik ni yang kita tengok titik ni. Titik ni kan berada pada -7. Kita terbalikkan jadi 0, -7 untuk dia punya pantulan. Lepas tu kalau titik ni pula, titik dia ada dekat -5. Jadi 0, -5 dia punya pantulan. So kita carikan 0, -7 tu dekat sini. 0, -5 tu dekat sini. Okay, sasahlah menyentuh pentagon 2 ni. So, jawapan dia 1A, jawapan dia ialah 2. Seterusnya soalan B, tentukan imej bagi pentagon J di bawah gabungan transformasi CA. Maksudnya dari pentagon J, kita buat yang belakang dulu, A, lepas tu buat C, lepas tu baru dapat imej. Yang A ni pantulan pada garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. So, maksudnya dekat sini. Pantulan tu maksudnya macam cermin kan. Kena sama jarak. So, 1, 1. Tu. Jarak dia sini dengan sini. Yang ni pula garis ni 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. So, pantulan J tu kat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kat situ. Imej bagi pentagon J. D. Pembesaran pada pusat 6, 7. Pusat 6, 7 dekat dia punya bucu tu dengan faktor skala 3/2. K sama dengan imej per objek. So, sekarang ni kita nak cari imej kan. Maksudnya imej sama dengan K darab objek.
kita tengok dari titik dari pusat 67 ke objek, titik objek ni, vektornya ialah 2 ke kiri dan 2 ke atas kan. Maksudnya negatif 2 ke kiri, 2 ke atas. So ini ialah objek. Objek kan darab dengan K. K kita sama dengan 3/2. Maksudnya jadi negatif 2 darab 3/2. 2 darab 3/2. So dia akan jadi negatif 3. Ini ialah imej kita. Maksudnya dari titik ni, untuk jadi imej kita kena kira negatif 3. So kita kira negatif 3 ke kiri sebab dia negatif, 3 ke atas. So 1, 2, 3 ke kiri dan 3 ke atas. 1, 2, 3 ke atas. Dapatlah titik yang ni. So jawapan dia yang ni, pentagon 3. Dapatlah jawapan. Seterusnya soalan nombor 2. Dalam rajah di sebelah, segitiga bersudut tegak N ialah imej bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Tentukan objek bagi segitiga N. Maksudnya N ni ialah imej. Dia nak cari objek. Okay, so maksudnya dari objek X buat C. Sebab dia kena buat kat belakang dulu. Lepas tu buat A. Lepas tu baru dapat N. Tapi kita kan nak cari X. So kita terbalikkan. Buat A dulu. Lepas tu baru buat C. Dapatlah objek. Okay, first kita buat A kan. Translasi 3/2. Translasi 3/2. Tapi kan kita kena terbalikkan. Maksudnya dia akan jadi negatif 3, negatif 2. Negatif 3, 3 ke kiri, 2 ke bawah. So kita kira kat sini dari titik ni kan. 1, 2, 3. 1, 2 ke bawah. Okey, dapatlah segitiga T ni. Okey, seterusnya buat C kan. Pantulan pada garis X tambah Y sama dengan 6. So kita kena cari garis tu kat mana kan. So kita tukar kepada bentuk arm. Negatif X tambah 6. So kita dapat 6 ni ialah pintasan Y. Okay, kita ada sini kan. So andai kata Y sama dengan kosong, dia akan jadi negatif X sama 6. X sama dengan 6. So kat sini. So kat situ kita punya aksi pantulan kita kan. So pantulan kan mestilah kena sama jarak. Dia macam cermin. So kita kira dari T ni. 1, 2, 1, 2. Sini. Okay, mestilah P kan. Tapi tak apa, kita ambil lagi satu titik. 1, 2, 1. So 1, 1, 2 P. So jawapan bagi A ialah P. Seterusnya 2B. Kita nak cari objek di bawah gabungan transformasi BA. Maksudnya dari objek buat A, lepas tu B, lepas tu baru dapat imej dia iaitu N. Tapi kita kan nak cari objek. So terbalikkan. Buat B dulu, lepas tu baru buat A. Tengok B dia putaran 270 darjah ikut arah jam pada pusat 65. Dekat segitiga N ni, putaran 270 darjah ikut arah jam sama dengan 90 lawan jam kan. So
kalau dari B ke N 90 lawan jam. So kalau N ke B maksudnya terbalikkan. Jadi 90 darjah ikut arah jam. So titik 65. Sini titik dia. So garis. Ikut arah jam maksudnya ke sini. So dia jadi sinilah titik dia. Okey, confirm lah jawapan dia U. Okey, seterusnya buat A kan. Translasi 32. Kita kan terbalikkan. So dia akan jadi translasi -3, -2. Atas ni untuk X, bawah ni untuk Y. So 3 sebab dia negatif, 3 ke kiri. Dia pun negatif, 2 ke bawah. So kita kira 3 ke kiri, 1, 2, 3, 1, 2 titik ni. Kalau translasikan orientasi dia still sama. So confirm lah jawapan dia S. So objek bagi segitiga N di bawah gabungan transformasi BA ialah S. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Diberi bahawa transformasi UVW. Rajah di sebelah menunjukkan beberapa titik dilukis pada suatu sata kertas. Tentukan imej bagi titik T. Titik T kan. Di bawah gabungan transformasi U kuasa 2. U kuasa 2 tu maksudnya UU. So, ni kan. Translasi 4 negatif 1. Bila dia kata translasi 4 negatif 1, 4 ni untuk X, negatif 1 ni untuk Y. 4 kan positif. So maksudnya dia ke kanan. Negatif 1 sebab dia negatif, dia maksudnya ke bawah. So dari titik T, kita pun kira 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Negatif 1. Turun ke bawah. Okey. Lepas tu buat kali kedua pula. 1, 2, 3, 4. Ke bawah. Negatif 1. Dapatlah titik E. Okey, kalau kita nak check kan, guna pengiraan, titik T berada pada koordinat negatif 7, 7. So, kalau kita nak check, negatif 7, 7 tambah 4 negatif 1. Okey, ni X, ni Y, ni X, ni Y. Negatif 7 tambah 4. Dapat negatif 3. 7 tambah negatif 1. Dapat 6. So, titik yang pertama dapat negatif 3, 6. Sini kan yang kita dapat tadi kan. Lepas tu, nak check lagi. Negatif 3, 6 tambah 4, negatif 1. Negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. 6 tambah negatif 1 dapat 5. So, kedudukan jawapan kita ialah 1, 5. Kedudukan dia dekat situ. So, kita check kat sini. 1, 5 kat sini. Betul. Dapatlah E. Okey, seterusnya soalan A2. Imej bagi titik T di bawah gabungan transformasi WV. Okey, kalau gabungan transformasi, kita kena buat yang belakang dulu baru buat yang depan. So, dari titik T buat V, lepas tu buat W, barulah dapat imej. Okay, first V dia. V pantulan pada garis X sama dengan 1. X sama dengan 1 tu maksudnya dekat sini kan. Dekat situ. T. Kalau pantulan maksudnya dia cermin. Kalau cermin, jarak yang sama kan. So, kita kira daripada Paksi pantulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. So kat sini 8, 7. So lepas tu buat W pula. W putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 55. Pusat 55 tu dekat sini. Situ. Putaran 90 lawan arah jam. Maksudnya sini lah kan. 90 lawan arah jam. Maksudnya dari titik ni ke titik ni kan. So lawan arah jam maksudnya ke arah situ. So kita kira 1, 2, 1, 2, 3, 4. So yang ni samalah. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dapat titik G. Seterusnya soalan B diberi H ialah imej bagi satu titik di bawah transformasi UV. H, titik dia yang ni kan. Lepas tu di bawah transformasi UV maksudnya dari objek ke V ke U baru dapat H kan. Tapi ni kan image. Maksud kita kena terbalikkan. So dia akan jadi dari H pergi ke U, V baru dapat objek. Okay, first kita buat U. Translasi 4 negatif 1. Tapi kita kena terbalikkan. Maksudnya dia akan jadi negatif 4, 1. So dia akan negatif 4 tu 4 ke kiri, 1 ke atas. Okay, dari titik H kita kira negatif 4, 4 ke kiri kan. 1, 2, 3, 4, 1 ke atas. Okay, kita dekat titik ni sekarang. Kemudian kita buat V, pantulan pada garis X sama dengan 1. Garis tu dekat sini. Lepas tu kalau titik ni kan, kalau pantulan maksudnya cermin. Kalau cermin jarak dia sama. Kita kira jarak dari titik ke Paksi pantulan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Jawapan dia titik D. Siap.